Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita masih lagi membicarakan tentang panduan membina taqwa dalam bulan Ramadan dan kita telah pun sampai kepada perkara yang ke-15 iaitu hindari kata-kata keji dan perbuatan keji. Sabda Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zur wa la 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Maksudnya, sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata keji dan perbuatan keji, Allah tidak mengendahkan amalannya, meninggalkan makanan dan puasa. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari jelas menunjukkan bahawa puasa itu bukan sahaja kita meninggalkan makanan dan minuman, tetapi kita juga meninggalkan kata-kata yang keji dan perbuatan yang keji. Contoh-contoh kata-kata yang keji adalah mentohmah ataupun buhtan, iaitu menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh pihak ketiga yang tidak berada dalam majlis dalam keadaan perkara itu dusta. Kita cakap tentang seseorang yang tidak betul, perkataan yang tidak betul tentangnya. Mengumpat ataupun ghibah iaitu menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh pihak ketiga yang tidak berada dalam majlis walaupun perkara itu benar. Ghibah ini, mengumpat ni, kita cakap tentang seseorang, benda itu ada pada dia tapi dia tak suka benda itu dihebahkan. Jadi ini adalah ghibah ataupun mengumpat. Baik, yang ketiga, menjadi batu api ataupun namimah iaitu melaga-lagakan dua pihak agar bermusuhan antara satu sama lain. Dan yang keempat ialah menuduh keturunan ataupun at-ta'nu fil ansab, iaitu menuduh sesuatu keturunan itu sundal atau menafikan salah silah keturunan itu sewenang-wenangnya. Jadi bila ada orang mengatakan dia adalah daripada sesuatu keluarga, kita jangan senang-senang menafikan perkara itu. Dan yang keempat, yang kelima, menipu. Antara kata-kata keji adalah menipu. Kita cakap benda yang tidak betul, yang tidak benar. Contoh perbuatan yang keji pula ialah menjadi saksi yang palsu, membantu kejahatan, bersubahat melakukan kejahatan, membazir dan juga merokok. Ini contoh sahaja yang kita bawakan di sini. Mungkin ada lagi perbuatan-perbuatan keji yang lain. Baik, puasa kita hanya akan dianggap mencapai matlamat sekiranya Muslim menjauhi kata-kata dan perbuatan-perbuatan yang haram. Tiada gunanya menahan diri daripada perkara yang asalnya halal, iaitu makan, minum dan mendatangi isteri, jika perkara yang haram tidak dihindari. Apa gunanya kalau kita berpuasa, iaitu kita menahan diri daripada makan dan minum dan mendatangi isteri kita pada bulan Ramadan siang harinya, tapi kita buat benda-benda tadi yang haram itu. Mentohmah, mengumpat, menjadi batu api, menuduh keturunan orang, menipu, menjadi saksi yang palsu, membantu kejahatan, bersubahat melakukan kejahatan, membazir dan juga merokok. Tiada faedah bagi puasa kita. Dan hadis di atas jelas menunjukkan konsep prioriti dalam Islam, di mana Muslim perlu bijak membuat pertimbangan sebelum bertindak. Amalan yang wajib perlu didahulukan sebelum amalan yang sunat. Kita nak buat apa? Kita dahulukan amalan yang wajib. Kemudian kita susuli dengan amalan yang sunat. Kita hilangkan kemungkaran ataupun kezaliman yang besar sebelum kemungkaran ataupun kezaliman yang kecil. Jangan dikambus kemungkaran yang kecil jika ia akan mengakibatkan bercambahnya kemungkaran yang lebih besar. Ini semua adalah konsep prioriti bagi orang Islam yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Jangan kita buat apa yang orang nampak, tetapi kita apa yang nampak pada mata orang, tetapi yang kita buat ialah itu pun kita kena jaga jugalah, bukan tak buat langsung, kita jaga, tetapi yang lebih penting adalah kita menjaga satu perkara yang lebih besar daripada itu. Macam hadis ni kata apa? Makan dan minum, kita tak makan, kita tak minum. Tapi jangan kita tinggalkan benda tu, tapi kita buat benda yang lebih besar lagi, iaitu menipu, mengumpat dan sebagainya. Buatlah amalan yang kita mampu dan urusan yang dipertanggungjawabkan ke atas diri sendiri sebelum menyibukkan diri dengan urusan orang lain. Di akhirat kelak kita hanya akan ditanya urusan yang dalam kemampuan dan tanggungjawab kita. So yang kita buat ialah apa yang kita mampu. Kita tak akan ditanya apa yang dibuat oleh orang lain. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap tanggungjawab yang kita mampu buat tetapi kita abaikan. Jadi itu untuk perkara yang ke-15 dalam panduan taqwa dalam bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam.